Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Auf bin Abdullah, dan dikatakan akan dia oleh Auf ibnu Abdullah, beberapa daripada yang lagi akan datang, hari tiada engkau sempurnakan akan dia, dan menanti esok tiada mendapat akan dia, jikalau engkau lihat akan ajal dan perjalanannya, nascaya engkau marah akan cita dan perdayanya, tiada engkau dengar kata Isa alaihi salatu wassalam. Ini sebenarnya ada kaitan dengan minggu lepas tu. Dia kata, dan ada pun jika engkau pendekkan cita-citamu, engkau hampirkan daripadamu matimu. Yang ini apabila seorang itu tidak bercita-cita panjang, pendekkan cita-cita, nascaya ia akan ingat kepada mati. Jadi jangan kita fikir kita ni hidup lama, dan jangan kita fikir semakin hari semakin lama. Tidak, semakin hari kita semakin dekat dengan Allah. Jadi semakin hari umur kita semakin pendek. Jadi sepatutnya bila masuk tahun baru, semakin duka cita kita, semakin kuat ibadat. Bukan kita masuk tahun baru ni kita rasa gembira, seolah-olah kita ni semakin hari semakin panjang hidup. Tidak. Dan engkau ingat akan hal orang yang semasa engkau dan saudara engkau yang adalah mereka itu mematahkan mereka itu mati pada waktu yang tiada disangka mereka itu. Dan ingatlah ahli keluarga kamu, anak beranak, sahabat handai, yang mereka itu kadang-kadang mati dalam keadaan tiba-tiba sahaja. Walaupun umur mereka muda, walaupun kadang-kadang sebaya dengan kita, kadang-kadang lebih muda pada kita, tetapi telah meninggalkan kita. Maka ingatlah bahawa kita pun begitu juga. Maknanya satu kematian boleh datang secara tiba-tiba, dan yang kedua, kematian ini tidak mengenal siapa. Dan apabila mati sahaja, maka yang dihitungnya adalah amalan. Mudah-mudahan halmu umpama hal mereka itu. Umpama hal mereka itu, maknanya kamu hendaklah ketahui bahawa kamu pun macam mereka juga. Kematian akan datang tiba-tiba. Mudah-mudahan kamu mengetahui ataupun kita dapat insaf bahawa kita pun akan seperti mereka juga, akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka takut olehmu wahai nafsu yang kena perdaya, maka hendaklah kamu takut supaya kamu ini tidak terpedaya. Dan ingat engkau wahai nafsu barang yang dikata akan dia oleh Auf ibnu Abdullah, dan takutlah kamu akan nafsu, sebagaimana yang dikatakan oleh Auf bin Abdullah, beberapa daripada yang lagi akan datang. Lagi akan datang hari yang tiada engkau sempurnakan akan dia, dan menanti esok hari tiada mendapat akan dia. Jadi dia kata beberapa orang yang menunggu hari akan datang tapi tidak sempurna juga, dan menanti esok hari tiada mendapat akan dia, dan nak esok hari tapi tak dapat juga. Orang yang bercita-cita panjang ni kadang-kadang dia mari banyak angan-angan yang dia nak. Maknanya dia tidak sedar bahawa umur dia semakin hari semakin hampir 50 tahun, 60 tahun. Tapi dalam keadaan 60 tahun masih lagi bercita-cita panjang lagi. Jadi dia ada sesuatu yang dia nak mencapai esok hari, dan kadang-kadang tidak dapat dia. Ada seorang, dia jumpa saya lah. Dia tu umur dia saya rasa kat 70 lah, lebih kurang lah. Dia mari jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz mengenai pinjaman. Mengenai pinjaman. Dan saya pun tanya dia pinjaman untuk apa. Dia kata pinjaman ni dia nak buat berniaga. Dan setahu saya dia sudah tokai besar dah. Setahu saya ni, maknanya dari segi rumah dia, dari segi kenderaan dia, memang kita dapat tengok memang dia sudah kira mewah dah dia. Tapi masih lagi bercita-cita.
Jadi saya tanyalah banyak mana pinjaman itu, dia kata 100,000 lebih. 100,000. Maknanya dia nak pinjam dan dia kata dia akan bayar tiap-tiap bulan. Jadi saya beritahu dia bukan masalah bayar, bukan masalah pinjaman itu. Jadi kita dapat jamin ke yang kita boleh bayar akan datang. Baik kita sudah tidak ada hutang, tiba-tiba kita berhutang, akhir sekali kita mati meninggalkan hutang. Sedangkan apa orang kalau kita sudah ada tapi berasa nak lagi, bermakna dia ada cita-cita yang lain, cita-cita yang akan datang. Boleh jadi dia bercita-cita nak rumah lebih besar lagi, ataupun dia bercita-cita dia nak tinggal kepada anak cucu biar anak cucu senang belaka. Itu cita-cita dia. Lalu Auf ibnu Abdullah ni dia kata ramai orang yang bercita-cita nak esok hari, hak benda esok hari dia tak tercapai pun. Yang mana dengan sebab dia nak sesuatu yang besok hari tu, akhir kali terabai ibadat dia. Boleh jadi dengan cara yang macam ini, boleh jadilah. Jadi dia dah cukup dengan apa yang ada, tapi rasa nak lagi akan datang. Mungkin tengok tidak puas, orang lain sudah mempunyai rumah yang besar. Sekarang ini orang berlumba-lumba nak rumah besar. Berlumba-lumba. Jadi rasa dalam hati ni, orang lain rumah besar pada aku, nak buat juga besar. Lalu dia mengejar sesuatu. Bila mengejar sesuatu, perkara yang dia kejar inilah yang menyebabkan terabai dia ibadat kepada Allah. Jadi kenapa dia mengejar sesuatu? Kerana dia merasakan bahawa umur dia panjang dan dia perlu mengejapi nikmat itu. Ini tandanya orang itu telah bercita-cita panjang. Maka perkara inilah yang menyebabkan dia lalai kepada Allah. Jadi kita ni diajar dalam agama kita supaya merasa syukur dengan apa yang ada. Sama ada kita mendapat lebih baik ataupun sudah cukup dengan apa yang ada dan tidak ditambah lagi pada Allah, ataupun dikurangkan. Yang paling penting ibadat kita dengan Allah. Tidak ada faedahnya di sisi ahli-ahli sufi, ahli-ahli agama, tidak ada faedahnya seseorang yang mengejar sesuatu yang belum pasti dia dapat. Dia kejar sesuatu belum pasti dia dapat. Macam kita contoh aja. Bercita-cita nak sesuatu perkara, tengok orang benda ni kita nak, orang ni nak benda ni. Lalu kita kejar. Bila kita kejar, yang bercicirannya adalah ibadat. Ibadat yang berciciran, yang dahulunya kita sudah tidak fikir dah perkara itu. Yang hari ini kita sudah fikir ibadat, kita rasa kurangnya sembahyang aku, kita rasa zikir kita tidak ada, kita rasa mengaji kita pun sudah kurang. Kita mula nak tumpu. Mulalah kita belajar agama sebagai contoh, pergi cari guru belajar agama, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan kita ini terhalang daripada belajar. Boleh jadi kita nak kejar sesuatu yang lain pula. Kita nak cari sikit harta biar banyak sikit, dengan tujuan nanti harta dah banyak senang nak beribadat. Ini tipu daya. Yang dia kata jaga-jaga nafsu yang kena tipu daya. Ini sebenarnya tipu daya. Tipu daya. Lalu dia kata menyebabkan orang tadi akhirnya yang dia fikir ibadat, fikir agama, jadi cita-cita dunia, fikir tentang keduniaan. Inilah yang dikatakan binasanya orang yang bercita-cita panjang. Dan banyak orang yang dia inginkan sesuatu yang akan datang tapi tidak tercapai. Tidak tercapai. Satu, dia tidak tercapai apa yang dia nak. Yang kedua, terabai ibadat dia. Ini banyak berlaku. Inilah yang ditekankan oleh Auf ibnu Abdurrahman. Maka dia kata menanti esok hari tiada mendapat akan dia. Tunggu esok hari, tapi tak dapat pun. Tidak dapat esok hari. Dikala engkau lihat akan ajal, dan engkau lihat akan ajal, kalau kamu fikir tentang ajal, ajal ni maknanya asalnya ajal ni tempoh. Tapi yang dimasukkan ajal ini kematian, tempoh kematian dan perjalanannya. Nasaya engkau marah akan cita-cita, nasaya kamu benci. Benci, nak cita-cita panjang. Kalau kamu fikir, kalau kamu tengok tentang ajal, fikir tentang ajal dan perjalanan ajal. Kita perjalanan ajal kita semakin dekat, bukan semakin jauh. Kita dah fikir semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sebenarnya kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semakin dekat dikira oleh Allah Taala amalan kita. Jadi tidak, jangan sampai sesuatu yang kita kejar disebabkan angan-angan kita, cita-cita kita, maka akhirnya kita meninggalkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, dan marah akan citanya dan pedayanya, dan kamu benci akan tipu dayanya. Tipu dayanya, dan tiada engkau dengar. Tidakkah kamu pernah mendengar, maknanya
kata Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Isa alaihi salam telah berkata. Pernahkah kamu mendengar, katanya Imam Ghazali, mengenai kata Abu Isa, Nabi Isa alaihi salam. Jadi nak beritahu, Auf ibnu Abdullah ini beritahu begini maksud dia. Dia kata ramai orang yang nak sempurna hidup, lalu dia mengejar sesuatu untuk mendapat kesempurnaan. Jadi untuk mendapat kesempurnaan ini dia menunggu besok hari. Dia tidak sedar dia ini telah terpedaya dengan nafsu dia. Besok hari, yang mana dia kejar besok hari untuk mendapat kesempurnaan, dia tak dapat pun. Dia tidak dapat dan tidak akan sempurna. Kerana kita ini nak dapat kesempurnaan ini tidak dapat tercapai. Hari ini apa yang kita nak sebagai contoh? Kalau contoh sajalah. Kalau dari segi kenderaan, apa saja kenderaan yang baru kita pun dapat sudah sempurna, kenderaan kita yang paling baik. Tapi besok hari keluar yang lain pula. Tak puas dah, tidak sempurna. Kalau kita buat rumah kita lah yang paling tinggi. Rumah aku tiga tingkat. Contoh je, minta maaf banyaklah hak 3 tingkat tu. Saya beri contoh je. Mana kita rasa kita dah comel dah, bagus dah. Besok orang buat 4 tingkat. 4 tingkat, 5 tingkat, berlawan-lawan tadi. Akhir sekali yang orang nak sempurna, yang pertama tidak tercapai kot kesempurnaan. Yang kedua menunggu besok hari. Tunggu besok hari. Besok hari kita menunggu itu, kematian semakin hampir. Ibadat sudah ditinggalkan. Maka orang yang macam ini adalah orang yang rugi. Kerana orang ini telah terkena racun dunia. Dan tidakkah kamu mengetahui bahawa Nabi Isa AS ada mengatakan, bermula dunia itu 3 hari. Anda fahamlah 3 hari. Dunia itu 3 hari. Dunia itu 3 hari. Yang pertama kemarinnya telah lalu tiada dengan tanganmu. Daripadanya. Yang pertama kemarin. Tanganmu daripadanya sesuatu. Yang pertama kemarin. Dunia ni 3 hari ya. Yang pertama kemarin. Kemarin lepas dah. Yang tidak ada sesuatu di tanganmu. Tak ada benda dah. Yang kita tinggal dah. Jadi dunia yang pertama, katanya Abi Isa, dunia ni ada 3 hari saja. Yang pertama kemarin. Lepas tu Nabi sebut, dia kata, beruntunglah kalau orang itu hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari ini lebih baik, esok lebih baik. Maka setiap dia mendapati hari yang dia lalui semakin baik. Jadi macam mana nak semakin baik? Yang pertama ilmu. Kemarin kita tak tahu, hari ini tahu. Hari ini lebih tahu dah daripada kemarin. Hari ini lebih baik. Yang kedua amal. Lepas tu dia sekurang-kurang istiqamah. Sekurang-kurangnya istiqamah, maknanya walaupun sedikit-sedikit pun tak apa. Lepas tu disebut dalam hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah Taala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Mari anda banyak selah je baca Quran. Satu helai saja ataupun 2 helai saja, tapi besok 2 helai. Lepas tu boleh tahan sikit. Lusa naik 3 helai sikit. Maknanya berterusan. Inilah yang dikehendaki. Jadi nak tambah tu lebih baik ilmu. Yang kedua amal. Tambah amal sikit. Biar ada zikir. Tak ada zikir hari ni, ada Quran. Gila hari ni Quran sibuk berzikir dok-dang, Quran dok-dang, ada infak. Biar dia ada sama tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Kalau boleh mempelbagaikan ibadat itu pun dikehendaki juga. Bagus. Jadi tak dapat tidak, mesti kena kena menambahkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia tengok di sini. Maka kemarin yang tidak ada di tangan kamu sudah tidak ada lagi di tangan kamu kemarin. Maka kemarin yang kita rugi kemarin, yang tidak buat amal ibadat, kita tidak akan dapat dah. Tidak akan dapat dah. Cukuplah dengan kerugian yang telah lalu. Sahabat Nabi ditegur oleh Nabi, ditanya oleh Nabi mengenai umurnya, berapa umur kamu? Berapa umur kamu? Katanya 40 tahun. 40 tahun. Kalau macam tu kuatkan ibadat.
Kerana belum tentu lagi kamu mencapai 40 tahun pula akan datang, belum tentu. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat, dan tidak ada yang perlu kita bawa. Yang bawa adalah amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, kemarin yang tidak ada dengan tanganmu daripadanya sesuatu, dan yang kedua esok hari, besok. Besok hari tiada engkau ketahui adakah engkau dapat akan dia ataupun tiada. Yang kedua besok hari. Besok hari yang kita rancang, belum tentu kamu dapat. Apa makna belum tentu kamu dapat? Belum tentu kamu jumpa esok hari. Belum tentu kamu akan berjumpa besok hari. Ramai orang yang menyangkakan besok hari saya nak buat macam ni, besok hari saya nak buat macam ni. Akhirnya dia tidak dapat besok hari. Telah kembali ke rahmatullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak tunggu kita untuk bertaubat. Doa dia kata, Allah Taala kata, nantilah biar ia bertaubat aku cabut nyawa. Sedangkan kematian itu telah ditetapkan oleh Allah. Bila kematian itu ditetapkan oleh Allah, sebelum kita lahir di atas muka dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika 40 hari ni dalam hadis saya sebut, 40 hari berupa air mani, kemudian 40 hari pula berupa seketut darah, kemudian 40 hari pula seketut daging. Cukup 120 hari pula diangkat di hadapan Allah Ta'ala, malaikat ambil. Lepas tu bawa depan Allah, lalu ditanya oleh Allah, nak jadi ke tambah jadi? Kalau Allah Ta'ala kata tak jadi, lalu dilemparkan di dalam rahim ibunya, lalu berlaku keguguran. Ini mengikut pandangan ulama. Satu pandangan kata gitu. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa kalaulah katakan tidak jadi, tidak diangkat, tidak dibawa, maksudnya Allah Ta'ala beritahu pada malaikat ini tidak jadi, maka tak jadi, tak bawa, berlaku sendiri, mendapat keguguran. Kalau jadi diangkat terus tanya, lalu ditanya beberapa perkara, 4 perkara di antaranya. Dia tanya jadi ke tak jadi, lalu kata jadi, kemudian ditetapkan lelaki perempuan dan sebagainya, lalu ditulis 4 perkara. Apa yang ditulis? Yang ditulis mengenai ajal kita, di mana kita mati, pukul berapa kita mati, ditulis ajal. Ditulis tentang rezeki kita. Ditulis rezeki, banyak mana rezeki. Cukup rezeki mati orang tu. Rezeki mati, sabit saja. Orang ni berlanggar, orang ni sakit makan ubat, orang ni salah makan ubat mati. Orang ni pula mendapat ni macam-macam lah perkara yang boleh menyebabkan kematian. Ketika Allah Ta'ala perintah malaikat maut, kamu ditugaskan mencabut nyawa, nanti malaikat maut pun berkata pada Allah, ya Allah, kalau aku mencabut nyawa isteri, maka marah suami kepada aku. Kalau aku mencabut nyawa anak, maka marah ibu bapanya kepada aku. Kalau aku cabut nyawa ibu bapa, maka marahlah ahli keluarganya kepada aku. Kalau aku cabut seorang, maka marah sahabat handainya kepada aku. Lalu Allah Ta'ala kata pada malaikat, cabutlah kamu, aku akan beri sebab-sebab. Sebab-sebabnya. Lepas tu orang tak marah malaikat maut. Orang marah dia, marah ke tiang, langgar tiang, apa tiang duduk tepi jalan. Maknanya, jadi nak beritahu telah ditetapkan kematian, semua telah ditetapkan. Maka Allah Ta'ala tetapkan kematian, Allah Ta'ala tetapkan rezeki, Allah Ta'ala tetapkan amalan, Allah Ta'ala tetapkan syurga neraka. Kita tidak tahu kita ahli syurga ke ahli neraka, tidak tahu. Dan jangan kita mendabik dada aku ini ahli syurga, tidak. Nak dabik dada ahli neraka ikut anda. Maknanya, tapi nak beritahu, jangan mendabik dada kita ni ahli syurga, tidak. Tapi telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan kita kena beribadat kepada Allah, serah pada Allah. Jadi dia kata besok hari kita tak tahu, rezeki kita banyak mana tidak tahu, sebab telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita juga tidak tahu kematian kita. Kematian kita tidak tahu. Oleh kerana kita tidak tahu kematian kita, kenapa kita nak tangguh lagi amal ibadat? Ada orang menyangkakan bahawa masa muda inilah kita nak berseronok-seronok, nanti kita tua nanti baru buat ibadat. Hanya kita nak tanya mereka, adakah kamu tahu bahawa kamu ini akan mati pada waktu-waktu yang tertentu? Tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kematian tadi. Hanya diberitahu oleh Allah Ta'ala bahawa apabila sampai saja kematian, kamu akan dikembalikan kepada Allah.
summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan dibentangkan segala amalan. Segala amalan kita akan dibentangkan. Sebab tu hari ni kita mari belajar Allah Taala tak beritahu boleh 80 pahala dah boleh. Malaikat hantar pada kita dapat SMS dapat mesej daripada malaikat. Yang duduk depan itu 200 pahalanya. Yang duduk belakang itu 100. Orang tu kata, kerana saya 10 ya, awak duduk sebelah saya, damu tidur. Mana contoh ya. Ini contoh ya gurau ya. Baik. Jadi esok hari tiada engkau ketahui. Tiada engkau ketahui, dan adakah engkau dapat akan dia? Adakah kamu akan dapat esok hari kematian itu datang ke tidak datang tu tidak dapat dipastikan. Ataupun tiada, dan satu hari yang engkau ada padanya maka tawan olehmu. Maka hari yang ada pada kamu, hari sekarang ni, waktu sekarang. Jadi 3 hari, kemarin, besok, hari ni. Jadi hari ini tawan kamu. Tawan dengan apa? Tawan dengan ibadat, dengan sia-siakan masa. Nabi SAW bersabda, min husni islami mau'id taukuhu ma la ya'nihi. Dalam satu hadis mengatakan bahawa daripada keelokan, kebaikan orang yang beriman itu, maknanya kalau kamu nak tengok orang-orang yang beriman, orang yang baik itu, taukuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat pada akhirat. Dia tidak tinggalkan benda ni, tidak manfaat pada akhirat, tinggal. Maknanya perkara yang tidak memberi manfaat dia tinggalkan. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman yang baik, mereka itu melakukan perkara yang memberi manfaat. Maka bila ada masa ni, sebab tu Nabi sebutkan, iftani khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kenapa? Syababuka qabla haramika, masa muda kamu sebelum datang waktu tua kamu. Waktu sehat kamu sebelum datang waktu sakit kamu. Dan waktu lapang kamu sebelum datang waktu sibuk kamu. Waktu kaya kamu sebelum datang waktu miskin kamu. Dan juga waktu hidup sebelum datang waktu mati kamu. Jadi waktu hidup itu kita gunakanlah beribadat kepada Allah. Nanti Allah Ta'ala tanya kita, bagaimana aku telah beri umur kepada kamu. Ada umur 20, ada umur 30, ada umur 40, 60 dan sebagainya. Itu pemberian Allah. Pemberian Allah. Allah Ta'ala nak pengisian dia. Apa pengisian dia? Ada seorang sahabat Nabi, umurnya pendek lepas beriman. Umur panjang tapi lepas beriman pendek. Maksud saya ni, lepas dia beriman, umur dia tidak panjang terus meninggal dunia. Hanya dia beriman itu lambat saja. Beriman tu lambat. Jadi sebelum beriman lawan Nabi dulu. Kata Nabi tentang Nabi, perang Nabi, kata macam-macam pada Nabi, memusuhi Nabi, sangat-sangat kuat memusuhi Nabi. Lalulah bila dia tengok Nabi semakin banyak pengaruh akhlak, Nabi tunjuk akhlak yang baik kepada musuh-musuh dia. Akhir sekali dia pun beriman dengan Nabi. Bila dia beriman dengan Nabi, lalu dia sedar, Allah, rugi sungguh aku. Masa aku dulu muda-muda dahulu aku lawan Nabi, rugi sungguh, tak kenal sungguh Nabi dulu tak kenal. Sebab tu kata ahli sufi, orang ini akan memusuhi dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, dia musuh. Sebab tu kalau kita fikir kenapa orang memusuhi, kerana orang itu tidak tahu apa yang dia musuh. Tapi bila dia sudah tahu perkara yang dia musuhi dahulu, dia sudah tahu, maka dia tidak lagi memusuhi. Jadi dalam keadaan macam tu, akhirnya dia sudah kenal Nabi, lalu dia sangat-sangat menyesal. Seolah-olah dia kata, kalaulah aku tahulah ajaran Nabi ini begini, dan dia terpedaya dengan fitnah-fitnah yang dikatakan pada Nabi. Sehingga kan dalam kitab Sirah Ibn Hisham, ada seorang sahabat masa sebelum dia beriman, dia tak kapah dalam telinga. Tak kapah dalam telinga. Satu yang adanya takut. Nampak Rasulullah, nampak Nabi, semua lari. Sebab apa?
Sebab masa dia nak sampai ke kota Mekah, orang tahan tengah jalan. Bila orang tahan tengah jalan, orang cerita, kamu nak masuk Mekah, ni aku nak cerita kamu ni. Ada seorang nama Muhammad bin Abdullah, dia ni sifat macam ni, macam sampai orang takut. Oh, padahlah jumpa orang ni buat mana. Maknanya. Sehingga kan dia nampak Nabi lari. Nampak Nabi lari. Sehingga kan ada seorang tu, dia letak kapas, dia bawa kapas semua. Tiba-tiba dia nampak Nabi tengah bercakap, dia letak kapas. Maknanya, dapat itu sekali. Sebab apa? Sebab gambaran buruk. Jadi itu boleh tahan lagi. Hak setakat tak kapal aja. Hak setakat lagi boleh tahan. Hak setakat memusuhi dan juga memerangi. Jadi sahabat Nabi ini dia pengkat, dia fitnah, dia kata, dia musuh dan dia memerangi Nabi. Dan dia pernah masuk dalam perang dan memerangi Nabi. Allah, saya tak ingat nama. Nama sahabat Nabi. Ada kitab dalam sejarah. Sehingga kan dia cerita dahulu, Allah, aku dulu tak kapah dalingnya. Tambuhnya dengar Rasulullah. Dahulu. Tapi ada seorang ni nama Sa'ad, tak silap. Dia ini bila akhirnya beriman dengan Nabi, dia sangat-sangat menyesal. Rugi masa aku. Masa umur 20 tahun aku duk lawan Nabi, 30 tahun lagi duk lawan Nabi, sehingga akhir kali dia tua masuk beriman. Bila masuk beriman, dia menyesal sangat-sangat pada Allah dan rasa malu dengan Nabi, dan dia menghabiskan masa beribadat kepada Allah. Masa dia beribadat pada Allah adalah amat singkat. Lebih kurang dalam setahun 2 tahun gitulah lebih kurang. Mana umurnya agak singkat beribadat, lalu mati dia. Alhamdulillah mati dalam keadaan beriman. Tapi dia sangat menyesal. Tetapi dia ini walaupun dia berapa tahun, tapi kematian dia ini ditangisi oleh para malaikat. Kerana ibadatnya banyak, pengisian yang begitu padat. Begitu padat. Jadi demikianlah kita. Perlu mencari jalan, cukuplah yang lepas-lepas. Jadi kemarin kita tidak akan dapat ambil dah kemarin. Kemarin tidak akan dapat ambil. Kita tak akan jadi budak balik. Nak kau jadi budak dah boleh je. Maknanya kalau boleh jadi budak, dia beri pilihan, nak dah jadi budak, nak. Tapi tujuannya nak belajar lah. Takut tak belajar, jadi budak main game. Main game, main uang, main tu, takut jadi gitu. Maknanya, tapi kita tidak akan. Kita akan semakin ke depan. Itu sudah ketinggalan. Besok pun ke depan tidak pasti lagi. Dapat ke tak dapat ke depan, dapat ke tak dapat, ada ke tak ada. Kita jumpa dengan kematian ke tidak. Sekarang ni je yang ada. Yang pasti sekarang ini masih lagi hidup, maka rebutlah peluang tadi dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Zar radhiyallahu anhu, bermula dunia itu 3 saat, 3 waktu. 1 saat telah lalu, dan 1 saat yang engkau ada padanya, dan 1 saat tiada engkau ketahui adakah mendapat akan dia ataupun tiada. Maknanya sama je lebih kurang, tapi dia kecekkan sikit. 1 saat yang telah lalu, masa yang telah lalu. 1 saat lagi masa yang ada padanya, yang ada sekarang ini. Dan 1 saat lagi tiada engkau ketahui adakah mendapat akan dia ataupun tiada esokan. Sehingga kan dikatakan oleh ahli sufi, apabila saja aku masukkan makanan dalam mulut, aku belum lagi yakin aku boleh telan. Belum boleh telan. Maknanya. Dan apabila aku tidur, aku belum yakin lagi aku boleh bangun. Boleh bangun, tak yakin lagi. Dan apabila aku berjalan, aku belum yakin lagi aku sampai. Sampai. Sebab itu sahabat Nabi, golongan-golongan dahulu, mereka tidak lakukan perkara kecuali perkara-perkara yang soleh. Kerana mereka takut kepada Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, yang penting kita ini gunakan masa kita dengan melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan satu lagi, kita kena ada pemahaman bahawa kita ini semakin hari semakin dekat dengan Allah. Dan perkara yang patut kita kejar adalah amalan. Ini yang patut kita kejar. Hanya hari ini orang tidak mengejar amalan. Yang sepatutnya dia kejar amalan, iman, Islam, ihsan dalam hati mereka itu, biar benar-benar bertakwa kepada Allah,
Dan dalam waktu yang sama kita boleh mencari kehidupan dunia kita. Tetapi apa yang berlaku hari ini, orang mencari kehidupan dunia lalu meninggalkan amalan-amalan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pasti akan rugi. Yang beribadat pun rugi. Kalaulah yang beribadat pun rugi, lebih-lebih lagi kita yang kurang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masa ini Allah taala beri sekali saja. Tidak ada dah Allah taala beri 2-3 kali. 2-3 kali ya, ada nabi yang masih lagi hidup. Nabi Isa alaihissalam sebagai contoh yang diangkat ke langit. Ini istimewa kepada nabi-nabi yang tertentu. Tapi bagi kita Allah Taala beri sekali saja. Kalau orang itu diberi peluang sekali, kemudian dia tidak gunakan peluang sekali ini dengan masa yang Allah Taala beri, dengan kekuatan yang Allah Taala beri, tenaga yang ada, dan dengan harta benda yang Allah Ta'ala beri, dengan apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, kita tidak gunakan, sehinggalah Allah Ta'ala tarik segala nikmat kita nak minta sekali lagi Allah Ta'ala tak beri. Ini tercatat di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang apabila diperlihatkan kepada mereka neraka, mereka minta nak beramal balik. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Maka sekiranya diperlihatkan kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, mujrimun ni orang-orang penjenayah agama. Yang dimasukkan penjenayah agama, tidak melakukan amal ibadat kepada Allah. Kalaulah diperlihatkan kepada mereka ataupun di negeri akhirat nanti diperlihatkan kepada mereka, mereka akan tunduk kepada mereka. Apabila kepala mereka tunduk takut kepada Allah, lalu mereka mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka kata rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, ya Tuhan kami telah lihat hari ini, kami telah diperlihatkan hari ini mengenai apa? Mengenai api neraka. Telah diperlihatkan hari ini, wa sami'na, dan kami telah dengar. Dengar bila? Atas muka dunia. Bukan tidak dengar, pernah dengar. Mengenai adanya alam akhirat, adanya kematian, perlunya beramal kepada Allah Ta'ala. Jadi sami'na, kami telah mendengar, absarna wa sami'na farji'na na'mal amalan salihah, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami, kerana kami nak beramal dengan amalan yang soleh. Bila masa Allah Ta'ala telah melihatkan neraka di hadapan mereka, mereka mengatakan rabbana absarna. Jadi kami telah lihat dan kami telah dengar, dan kembalikanlah kami di atas muka dunia na'mal salihan, kami berjanji kami akan beramal dengan amalan soleh. Inna muqinun, hari ini baru kami yakin. Apabila Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala perlihatkan, baru kita yakin. Inna muqinun, hari ini kita yakin. Sebab itu siapa yang yakin hari ini di atas muka dunia, lalu dia beramal dengan keyakinannya, dia selamat. Tetapi siapa yang yakin tapi tidak beramal ataupun kurang yakin, maka dia akan yakin dekat negeri akhirat. Maka apabila dia yakin dekat negeri akhirat, na'mal salihan, dia akan minta pada Allah, kembalikan balik. Farji'na, kembalikan na'mal salihat, kami akan beramal dengan amalan salih. Lalu Allah Ta'ala campurkan dia masuk dalam api neraka. Wa qalu law kunna, lalu mereka berkata, lau kunna nasma'u au naqilu. Mereka berkata, kalaulah kami duduk di atas muka dunia, kami mendengar, au naqilu, dan kami berfikir. Jangan dengar saja, kami mendengar dan kami berfikir. Ma kunna fi ashabis sa'id, kami tidak akan menjadi ahli neraka sa'id. Kalau kami dengar. Kalau atas muka dunia kita tidak mau mendengar, tidak mau mendengar, susahlah kita dekat negeri akhirat. Jadi lalu dimasukkan, silap sungguh atas muka dunia, tak dengar tak mikir, silap sungguh atas muka dunia. Dia akan menyesal juga. Dah kenapa tidak mendengar masa atas muka dunia? Jawapannya tulul amal. Maknanya panjang cita-cita. Sebab apa panjang cita-cita? Kerana tertipu daya dengan kehidupan duniawi. Jadi kita minta berlindunglah dengan Allah. Kita bukanlah orang yang iman kuat. Boleh jadi yang bercakap pun tertipu juga dengan kehidupan duniawi.
Hanya kita melihat kita hanya bergantung kepada Allah. Kita mengaku kita tidak mampu dengan tipu daya dunia ini. Tidak mampu menghadapinya. Hanya kita ingat pesanan guru. Kalau seorang guru saya kata, hiduplah kamu di atas kalimah la haula wala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa maknanya? Kamu tidak ada daya upaya. La haula ni tidak ada daya nak memalingkan diri daripada melakukan maksiat. Tak ada daya. Memakai jubah serban tidak dapat meninggalkan maksiat. Siapa kata? Memakai jubah serban ini boleh tinggal maksiat? Tidak semestinya. Boleh sikit-sikit, malu sikit, nak benda apa ni tu? Tu sikit-sikit saja. Tapi boleh jadi mari sombong pula dalam hati. Mari sombong itu maksiat juga. Jadi yang meninggal, dia mampu meninggalkan maksiat dengan ibadat. Wala quwwata, tak ada kekuatan pula buat amal ibadat. Tak mampu buat amal ibadat. Kita serah saja pada Allah. Sekarang ini maknanya tak masuk zuhur lagi. Tapi kita tak mampu lagi mengaku kita pasti sembahyang zuhur berjemaah, tak mampu. Dan kita tidak mendapat ni, tidak berani mengatakan aku nanti zuhur pasti jemaah. Tidak. Sampai kepada zuhur, begitu juga asar. Sampai asar, maghrib isyak subuh, begitulah juga. Kita tidak mampu. Tidak mampu melakukan amal ibadat illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Taala. Mintalah dengan Allah supaya kita ini dikuatkan amal ibadat, dan kita dengan penuh hina di hadapan Allah mengatakan bahawa kita ini memohon kepada Allah supaya Allah Taala kuatkan kita, kuatkan kita dan jauhkan kita daripada sifat sombong, dan jauhkan kita daripada sifat hasad, dan jauhkanlah kita daripada sifat ujub ataupun penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan amal ibadat. Kadang-kadang kita duk kejar ke amal ibadat banyak, tapi kita tak bersihkan hati. Ibadat-ibadat banyak. Jadi kita nak hati kita bersih, menjadi orang yang baik di sisi Allah. Di sisi manusia tak baik pun tak apa. Sebab kalau kita mencari redha manusia ini, kita mencari redha manusia, nanti manusia akan redha kita, tapi Allah Taala tidak redha pula kita. Tapi kalau kita mencari redha Allah, manusia akan benci kita pula. Tapi Allah Ta'ala redha kita. Maka mana yang kita nak? Kita nak redha Allah. Dan ketahuilah, kalau kita mencari redha Allah, manusia benci kita, lama-lama dia akan kasih balik kepada kita. Maka tidak dapat tidak, marilah kita melakukan amal ibadat mana-mana yang ada. Masa yang ada ini gunakan beribadat kepada Allah, dan kita muhasabah diri kita bahawa kita bukanlah orang yang banyak ibadat kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Baik, kita tengok. Maka tiadalah engkau memilih akan hakikatnya, pada hakikatnya kamu tidak milik. Baik hari ini, masa ini pun kamu tidak milik. Kemarin pun bukan milik kamu juga. Kemarin bukan milik kita, hari ini bukan milik kita, esok pun bukan milik kita. Habis hakikatnya milik Allah. Semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak katakan hak kita pun, kita tengok dah banyak benda dah kita tinggal kemarin. Perkara-perkara benda banyak dah, benda-benda yang kita tinggal kemarin. Anak isteri kita kadang-kadang meninggalkan kita, suami kita kadang-kadang meninggalkan kita. Ini bermakna bukan milik kita. Kalau milik kita, kita dah rugi. Alah, benda itu milik kita. Banyak mana kenderaan kita rosak kemarin. Mana bukan milik kita, tidak ada sesuatu pun kita, hanya kita perasan saja. Kita kena buang perasaan tu. Ada ilmu banyak berasa perasaan aku ini alim. Perasaan ilmu tu tak ada. Tidak ada. Ada harta banyak berasa aku ada, itu perasaan harta. Ada pengaruh banyak, perasaan pengaruh. Allah Ta'ala nak tarik pengaruh sekelip mata saja. Sekelip mata saja. Ada pangkat besar, itu perasaan juga boleh tarik sekelip mata saja. Jadi hakikatnya bukan milik kamu. Jadi kalau bukan milik kita, kita milik siapa? Kita milik Allah. Jadi akhirnya jawapannya satu saja. Apabila kamu sudah tahu hakikatnya bukan milik kamu, kemarin, hari ini, besok, apa bukti kemarin bukan milik kamu? Tengok kemarin ramai dah orang-orang meninggalkan kita. Kalau milik kita, nasaya kita akan jaga. Tapi bukan milik kita. Hari ini pun begitu juga.
Hari ini pun bukan milik kita. Kadang-kadang hari ini kita rancang, baik, hari ini petang nanti lepas Zuhur kita nak pergi sini, lepas Zuhur kita nak pergi sini, Maghrib lepas ni kita nak buat macam ni, Isyak kita nak buat macam ni. Tapi banyak benda yang kita rancang hari tu tak jadi. Tidak jadi. Oh, kita rancang nanti lepas Zuhur nanti nak pergi Madin. Contoh je. Ni contoh. Tapi tak pergi Madin pun. Pada tidur saja rumah. Jadi nak beritahu bukan milik kita. Besok hari lebih-lebih lagi lah, bukan lagi milik kita. Jadi hakikatnya milik Allah. Maka dia kata di sini tiada memilik dengan hakikatnya melainkan satu saat kecuali hak masa tu ada. Maknanya hari ni sekarang ini pukul 10 contoh, 10:05 belum tentu lagi. Sampai 10:05 lepas tu 10:20 belum tentu lagi, 10:30 ke 11 belum tentu lagi. Jadi tidak ada yang milik kita kerana mati daripada satu saat kepada satu saat dia bergerak mati ni, dia berjalan. Kita ni berjalan ni pada Allah ni berjalan. Perjalanan kita semakin dekat. Kalaulah kita ada satu kalender, dulu dia pakai kalender pakai cari-cari gitu. Nak tebak setahun, lepas tu satu bulan cari tak tahu siapa. 2 bulan cari. Cari. Jadi kalender tu kau nipi. Sampai masa habis tu. Habis tu kalender, naik kalender baru pula. Tu kalau naik kalender baru. Jadi kalau kita tahulah kalender kita Allah Taala ambil kalender mu cari buat mu cari diri. Kalau kita cari hari-hari ni kau nipi kau dekat kita. Maka demikianlah kematian kita semakin hari semakin dekat. Jadi kalau kita fikir-fikir apalah yang kita nak kejar sangat. Maknanya bagi kita apa yang kita sudah ada alhamdulillah. Kemudian yang kita kejar adalah keberadaan Allah. Lagi mana kita ada di atas muka dunia, lagi itulah kita berjalan. Dan semakin lagi kita berjalan, kita mati, sebelum lagi kita mati, lagi itulah kita tidak dapat menjamin kehidupan kita, adakah kita selamat ke tidak selamat. Sebab tu kita ni dalam hati kita kena ada dua. Kenapa? Yang pertama kita kena ada rasa takut dengan Allah. Yang kedua kita kena ada rasa harap dengan Allah. Kena ada harap pada Allah Ta'ala. Sebab kita ini ibadat kurang. Ibadat kita kurang. Jadi bila ibadat kita kurang, kita harap Allah Ta'ala terima amal ibadat. Dan ibadat kita kurang jugalah kita takut kepada Allah Ta'ala. Dan kita mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan kita. Jadi Allah Ta'ala kasih kepada hambanya yang takut pada dia, bertakwa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kasih kepada hambanya yang sentiasa mengharapkan keampunan daripadanya. Dan Allah Ta'ala kasih kepada hambanya yang sentiasa mengadu pada Allah, dan merasa ataupun yang sentiasa bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Kita tidak ada yang lain kecuali Allah. Bila ada Allah, maka tenanglah hati kita, maka selamatlah kita insya-Allah dunia dan juga akhirat. Maka dia kata di sini, kemudian berkata Syekh kami rahimahullahu taala, kalau silap Abu Bakar Al-Wara, Abu Bakar, Syekh Abu Bakar, bermula dunia itu 3 nafsu, 3 nafas. 3 nafas. Satu nafas telah lalu engkau kerjakan padanya. Kerjakan padanya barang yang engkau kerjakan. Maknanya satu nafas, satu nafas yang telah lalu yang kita lakukan, dan satu nafas engkau ada padanya. Ni kecil lagi. Dikira nafas pula. Mana satu nafas yang engkau bernafas padanya, dan satu nafas yang tiada engkau ketahui esok hari. Kenapa? Lepas kita sedut nafas, nak embuh nafas tu belum tentu lagi. Kecil lagi dia kata. Ketahuilah, adakah kamu mendapat akan dia ataupun tiada. Jadi kita tidak ketahui dapat ke tidak dapat. Dan ini dikira nafas penafas. Naik turun nafas itu dikira. Sebab tu orang soleh, orang ahli sufi yang ahli zikir, mereka sehingga dia ada satu nafas, ada satu zikir, dia panggil zikir nafas. Akan dia ajar. Masa kita tarik kita sebut apa, masa kita hembus nafas. Tapi selagi mana tidak berzikir dengan lidah, tidak diberi lagi zikir nafas. Maknanya dia akan pengkat zikir lidah. Zikir lidah, habis zikir lidah, zikir hati. Main zikir dalam hati. Sampai satu peringkat zikir dalam hati tak tertahan kita. Kita tak zikir, je zikir diri.
akan berlaku macam mana. Dan berzikir sendiri itu seperti nafas naik turun. Kemudian mari zikir nafas naik turun nafas. Dalam keadaan nafas berzikir kepada Allah. Ini peringkat orang yang berzikirlah. Baik, dia kata di sini, kerana beberapa orang yang bernafas akan satu nafas, maka mengejutkan akan dia mati. Kadang-kadang banyak orang yang tengah bernafas malam-malam tiba dikejutkan dengan kematian. Ini banyak kita tengok. Kadang-kadang orang yang sakit itu orang sakit, orang pun mari melawat. Akhirnya yang melawat mati dulu pada yang sakit. Ini banyak berlaku. Jadi nak beritahu, persoalan kita adalah persoalan persiapan kita dengan kematian. Adapun umur itu jangan kita terpedaya dengan umur. Maknanya teruskan melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka dia kata mati dahulu daripada ia bernafas yang lain. Kadang-kadang dia bernafas, tengah-tengah bernafas, tiba-tiba sesak nafas. Akhirnya kembali ke rahmat Allah. Jadi kematian datang secara tiba-tiba. Maka tiada engkau memilik melainkan nafas yang satu jua. Melainkan nafas yang kamu bernafas tu je milik kamu. Bila kamu tarik yang satu lagi, tarik hembus tu belum tentu lagi. Ini peringkat yang lebih dalam lagi lah. Kita tak sampai tahap tu. Kita kira tahun. Kita tahu. Tahun depan nampak lagi, tahun depan kita tahu. Orang dah fikir nafas dah masa tu. Orang fikir nafas, kita fikir tahun. Tahun bukan tahun 10 tahun 40 tahun ada 10 tahun lagi. Lambat lagi 50 tahun 60 tahun. Maknanya jadi nak beritahu, kita ni jangan kira macam tu, teruskan beribadat kepada Allah. Maka dia kata melainkan nafas yang satu jua. Melainkan nafas yang satu jua, tiada satu hari. Bukan satu hari, satu nafas. Dan tiada satu saat, bukan satu saat, maka bersegeralah olehmu pada nafas yang satu ini kepada taat. Maknanya jangan kira satu hari, jangan kira satu saat, jangan kira satu jam, tapi kiralah setiap nafas yang kamu bernafas, maka kerjakanlah kamu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah amal ibadat kepada Allah. Jadi bila kita nak buat amal ibadat, mesti kena ada ilmu. Belajarlah ilmu yang mengesahkan kita melakukan amal ibadat. Jadi bila kita nak belajar nak beribadat ni, mesti kena ada ilmu dan mesti kita kena belajar. Jadi belajar mesti kita kena mengambil guru, mencari guru. Dan kita tasawuf dia kata anak murid, pelajar-pelajar mesti melihat dengan siapakah guru yang dia ambil ilmu padanya. Guru juga mesti kena melihat kepada siapakah ilmu yang akan disampaikan. Maka anak murid kena melihat guru, guru juga kena melihat kepada anak murid. Maknanya jadi dalam keadaan macam tu disebut dalam kitab-kitab tasawuf, katanya hadis. Saya tidak pastilah. Hadis mengatakan agama seseorang itu mengikut dengan siapa dia ambil. Agama itu mengikut dengan siapa dia ambil. Bermakna kalau kamu mengambil ilmu agama dengan orang yang soleh, insya-Allah kamu pun soleh. Tetapi kalau kamu mengambil ilmu dengan orang yang tidak soleh, mungkin kamu pun jadi tak soleh. Saya tertarik dengan satu kitab Arab, ada satu kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah mengatakan bahawa orang yang belajar dengan seorang orang alim, lalu di antara yang belajar dengan orang alim itu adalah orang kaya, lalulah orang alim ini menyampaikan ilmunya, lalulah orang kaya itu mengeluarkan hartanya, lalulah orang kaya tadi mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan ilmu. Maka jadilah orang alim itu mengeluarkan ilmu untuk mendapatkan harta. Dia jadi balik gitu. Untuk mendapatkan harta, lalu disebut dalam kata-kata hikmah tadi, maka kedua-duanya binasa. Kenapa kedua-duanya binasa? Sedangkan orang yang kaya itu mengeluarkan harta itu ikhlas. Dia tidak ada apa-apa niat, ikhlas, betul. Walaupun dia mengeluarkan harta itu ikhlas, tetapi dia telah mengambil ilmu dengan guru yang tidak ikhlas. Maka akhirnya kedua-duanya menjadi binasa. Maka kita kena habiskan masa kita hari ini yang belum tentu besok hari dengan beribadat pada Allah. Tidak ada dah jalan lain dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan kita kena ingat,
Orang yang tidak fikir hari ini mengenai masa, tapi kita fikir masa kita. Kita fikir besok bagaimana ibadat aku kepada Allah. Besok bagaimana? Kerana pasti kita akan berjumpa dengan kematian. Pasti akan berjumpa dengan kematian. Bila mati, habis terputus amalan. Kita tidak ada bekalan kita. Apa yang kita ada? Yang disebut dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah. Kalau mati saja anak Adam, terputus amalan kita kecuali dengan 3. Maka yang pertama adalah sedekah jariah. Ini bagi orang yang ada harta. Kalau dia ada harta, dia menginfakkan hartanya pada jalan Allah Ta'ala, lalulah dengan harta yang diinfakkan tadi menjadi harta wakaf. Kemudian dilakukan kebajikan dalam harta wakaf tadi, seperti madrasah, seperti masjid, seperti surau dan sebagainya. Lalu dia mati, madrasah itu hidup, surau tadi dimakmurkan, pelajar-pelajar madrasah pun menyebarkan ilmu, dia akan dapat pahala di sisi Allah Ta'ala walaupun dia sudah mati. Walaupun dia sudah mati. Jadi kita ini kena mencari satu amalan. Sebagaimana guru saya ada berpesan kepada saya, dan saya ingin berpesan kepada yang ada di hadapan saya, kita mesti mencari satu amalan yang walaupun sedikit tapi berterusan. Sebab kita nak mengharapkan amal ibadat kita ini belum tentu. Belum tentu. Biar ada amalan-amalan yang berterusan. Mendapat amalan-amalan yang berterusan, yang walaupun kita mati tu dapat. Ada orang ada harta nak buat tanah wakaf kubur contohnya. Wakaf kubur ni confirm makmur. Memang pasti makmur kubur tadi. Kalau sejid belum tentu, surau belum tentu. Ada surau ada orang 2, 3, 4 orang saja. Saya pergi satu masjid, harganya lebih kurang berapa juta saja. Mungkin 7 juta, 8 juta. Tapi orang 7 orang, 8 orang. Maknanya 1 juta seorang. Ibaratnya begitu. Tentu adalah pahala. Tapi kalau wakaf kubur, insya-Allah makmur. Dah masjid orang mari balik, kubur mari dak alik dah. Betul tu. Dak alik dah mana tadi? Mana? Di kubur takkan kosong, masjid boleh kosong. Wakaf. Saya kira wakaf ke apa-apa. Begitu juga kalau kita menginfakkan seorang pelajar yang tidak ada harta nak pergi belajar. Kita pun infak tanggung dia sampai dia balik habis belajar. Tiba-tiba yang kita infak balik kita tanggung dia sampai dia dapat ilmu, dia balik dia mengajar orang pula, insya-Allah pahala dia mengajar tu sampai kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting buatlah dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan ikhlas supaya Allah Taala berilah supaya kita mendapat keredaan Allah. Jadi nak beritahu ibadat, jangan tangguh-tangguh ibadat, cukuplah masa. Cukuplah masa-masa yang telah lalu, teruskan buat ibadat kepada Allah dan jangan sia-siakan waktu. Maka dia kata, bersegera olehmu pada nafas yang satu ini kepada taat, dahulu daripada luputnya sebelum kamu luput waktu tadi. Dan kepada taubat, dan terus kepada taat dan juga taubat, mesti bertaubat. Kita dalam melakukan ibadat sembahyang 5 hari ni, 5 waktu sehari semalam pun mesti kena bertaubat. Yang kata tidak bertaubat, jangan orang sangka hari ni kadang-kadang orang sangka yang bertaubat itu adalah orang yang melakukan maksiat. Bila lagi nak bertaubat, taubat-taubatlah sikit. Maknanya jumpa orang minum arak jadilah bertaubat. Bila nak insaf? Bila nak insaf? Kita tengok orang. Tapi kita macam mana? Adakah sembahyang kita tidak perlu dia bertaubat? Adakah kita sudah yakin bahawa sembahyang kita ini sudah bagus? Siapa tak perlu bertaubat? Siapa kita yang tidak mau bertaubat? Siapa kita yang tidak bertaubat? Sedangkan Nabi pun bertaubat untuk tunjuk pada umat dia. Berapa hari, satu hari berapa banyak mana Nabi beristighfar. Suruh bertaubat, maka perlu bertaubat kita pada Allah, banyak beristighfar pada Allah. Dan kita kena fikir, kita ni banyak lalai sebenarnya. Kalau nak kira dengan nikmat, dengan ibadat tak padang. Nikmat, kalau kita kira dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri dan dibanding dengan ibadat, kita nak bayar dengan ibadat, tak ada. Nikmat Allah Ta'ala beri mencurah-curah kepada kita, kadang-kadang dengan nikmat itulah kita lupa dengan Allah. Dengan nikmat itulah kita lupa kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan banyaknya kita lalai kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Maha Pengasih. Kadang-kadang nikmat semakin beri Allah Ta'ala beri pada kita. Banyak.
maka ibadatlah perlu kita tingkat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan selamat. Maka pergi kepada taat kepada Allah dan pergi bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan pada nafas yang kedua engkau mati. Mudah-mudahan dengan jalan kita bertaubat, dengan jalan kita mendekatkan diri kepada Allah, kembali kita mati dalam keadaan beribadat kepada Allah. Jadi kita ini yang paling bimbang adalah saat kematian tu. Walaupun waktu muda kita sudah beribadat, tapi kita bimbang saat kematian. Nabi SAW, apabila Allah Ta'ala menceritakan apa-apa kebaikan saja, Nabi akan tanya umat dia, dan Nabi akan ingat umat dia. Bila Allah Ta'ala kata kepada Nabi, adakah kamu ini puas? Wa amma ma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat yang kamu dapat, kamu ingatlah kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala telah menceritakan kepada Nabi mengenai nikmat-nikmat syurga. Dan Nabi ni akan menjadi ahli syurga, Nabi akan mendapat kebaikan. Tapi Nabi akan bertanya lagi kepada Allah. Bila Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku akan beri kepada kamu macam ni supaya kamu rasa puas hati. Puas hati. Nabi akan bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana bagaimana dengan umatku? Mana kita? Baik, dia kata, dan kepada taubat, mudah-mudahan pada nafas yang kedua engkau mati. Moga-moga kamu mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni yang kita kendaki, biarlah kita mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Jadi kita ni sebenarnya kena mencari jalan. Jalan yang paling mudah ataupun di antara jalan kita mencari redha Allah ini dengan mencari redha dengan mengasihi Nabi sebenarnya. Jalan ini banyak orang lupa jalan. Jalan bila kita redha, suka kepada Nabi, maka Allah Ta'ala akan redha pada kita. Kerana apabila kita menghitung mengenai kehidupan kita, mengenai amalan kita, kita akan sedar bahawa kita ini sangat-sangat jauh dengan Allah. Dengan amalan kita yang bercampur dengan maksiat, yang kita tidak mampu lagi meninggalkan maksiat. Maka mencari jalan supaya Nabi mengasihi kita, maka kita akan mendapat cinta Allah, ataupun Allah Ta'ala akan mengasihi kita. Maka penuhkan kehidupan kita dengan melakukan ibadat, bertaubat. Moga-moga kita mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan jangan kamu cita-citakan, wahai nafsu, dengan rezeki. Ini dia cakap, wahai nafsu, jangan kamu terlalu memikirkan tentang rezeki. Hari ini kita terlalu banyak memikirkan tentang rezeki. Akibat daripada memikirkan rezeki, kadang-kadang rezeki itu telah mencuri ibadat kita. Mana ibadat kita yang dahulu? Kerana rezekilah yang telah mencuri. Hari ini orang mengejar rezeki sampai meninggalkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang yang dimuliakan, orang yang banyak harta ini dimuliakan, ulama-ulama tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Jadi kita ini telah terpedaya. Banyak jalan manusia ini terabai ibadatlah kerana rezeki. Jadi kita terpedaya. Kenapa kita terpedaya? Sebab yang pertama, Allah Ta'ala tetapkan. Sebab tu disebut oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, mengatakan bahawa dia kata, kamu ini bersungguh-sungguh, ijtihaduka fi ma dhumina laka. Kamu ini bersungguh-sungguh dengan benda yang aku janji dah. Kamu ini bersungguh-sungguh dengan aku tetapkan. Allah Ta'ala dah tetap dah. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada apa yang melata di atas muka bumi ini, semuanya itu Allah rizqiha, atas Allah Ta'ala rezeki. Maknanya dalam Quran Allah Ta'ala tetap dah rezeki, aku tetap dah. Bahkan disebut, dia kata burung ini dia keluar daripada sarang dia, daripada tempat dia tu, kediaman dia tu, dia keluar daripada sarang dia itu dalam keadaan perut kosong, dan dia balik dalam keadaan perut kenyang. Dalam keadaan perut kenyang. Ini disebut dalam hadis. Dia kata, lalu dia kata, Nabi sebut, kalau kamu betul-betul yakin, yakin dengan Allah, dan kamu betul-betul bertawakal kepada Allah, sebagaimana burung yang mereka itu keluar daripada rumah perut kosong, balik dalam perut kenyang. Saya Allah Ta'ala akan tambah rezeki kamu. Ayat ini tidak bermakna kita dilarang mencari rezeki, tidak begitu.
Kita pun tidak suka orang yang belajar sampai tinggal tidak mau bekerja, tidak boleh. Zaman Saidina Umar pun telah menegur satu kumpulan jamaah yang berzikir tidak bekerja. Kita tidak suka juga orang sekadar berzikir sampai tak mau kerja. Mana rezeki? Rezeki tangan Allah. Mula marah orang sampai tak ada uwi makanan langsung. Yalah, maknanya zikir sampai tak ada beri. Maknanya jadi bukan kita memang bersuruh bekerja. Dan memang kita suruh mencari harta supaya kita tidak bergantung dengan orang. Supaya maruah kita terjaga, kita tidak dihina oleh orang. Kita memang disuruh. Tetapi yang dilarangnya adalah meninggalkan ibadat kepada Allah. Ini dilarang. Maka rezeki yang kita cari ini, kita tinggalkan ibadat, inilah yang dikatakan tertipu daya, terpedaya. Maka dia kata, wahai nafsu, jangan terpedaya kamu dengan rezeki. Jangan terpedaya dengan rezeki. Sehingga kan kamu ini habis kerana rezeki, tak ada masa. Okey, baik, kalau ditanya, kenapa tidak pergi belajar ilmu? Jawapan dia apa? Jawapan dia tidak ada masa. Sibuk. Okey, atas apa alasan sibuk? Sebab apa sibuk? Hebat kerja. Kerja untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk cari kehidupan dia. Tapi bermakna dia telah mencari sesuatu kehidupan, dia telah dalam keadaan dia meninggalkan ibadat kepada Allah. Inilah yang dilarang. Maka jangan terpedaya dengan rezeki. Jadi kita tak boleh waktu malam sebab kita letih, siang-siang carilah ilmu sikit-sikit. Kita tak ada masa nak pergi belajar. Biar suami kita pergi belajar. Lepas pada tu suami balik tanya pula, apa yang kamu belajar? Jangan duk bahas pula dengan dia. Aku nak ajarmu menipal dia. Maknanya tanya dia biar dapat ilmu, biar dapat ilmu. Jadi kita ini beribadat semakin hari beribadat biar semakin bertambah ilmu. Tapi bertambah ilmu pun tidak dikehendaki kalau tidak bertambah takwa. Tambah ilmu, tidak bertambah amalan, betul? Kalau tidak bertambah amalan, belajar banyak ilmu, amalan tula. Dah tambah amalan tidak juga manfaat kalau tidak bertambah takwa kepada Allah. Dan bila bertambah takwa, biar bertambah akhlak semakin baik kita dengan Allah, dengan Rasul, dengan jiran tetangga, sahabat anda. Inilah yang menyelamatkan kita. Hari ini rosak, hati-hati kita sudah rosak hari ini. Jadi kita hidupkan hati kita dengan ingat kepada Allah, beribadat kepada Allah. Saya kata rasa kadang-kadang kita beribadat dalam keadaan lalai lagi dengan Allah. Satu, kita boleh tahu hati kita ini belum lagi bersih lagi. Yang pertama, ibadat kita lalai pada Allah. Yang kedua, ibadat kita tidak dapat mencegah perkara mungkar. Kita tidak dapat mencegah perkara mungkar, masih ada lagi dalam hati kita perkara-perkara yang buruk. Perkara-perkara yang buruk. Inilah yang merasakan kita ini perlu memperbaiki. Lalai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok. Maka dia kata sini, jangan kamu cita-citakan wahai nafsu dengan rezeki, maka mudah-mudahan tiada tinggal bagimu yang engkau berkehendak kepadanya. Maka jadilah waktumu sia-sia. Jadi moga-moga apa yang kita mendapat ni, kita tidak terpedaya dengan apa yang kita kejar. Mudah-mudahan kamu tidak terpedayalah dengan apa yang kamu kejar tadi, dan jangan jadikanlah waktumu tadi sia-sia, dan jangan jadikan waktu kamu sia-sia. Kaedah habis sia-sia, kita rugi masa. Saya jumpa seorang hamba Allah bekerja waktu pagi, bekerja waktu malam. Siang malam Allah. Hari masuk kerja pukul berapa? Kerja ni pukul 9. Habis pukul berapa? Habis pukul 6. Oh, lama dah. Dan kerja yang kedua ni, pukul 10. Habis pukul 6 pagi. Habis pukul 6 pagi pula. Lepas tu masuk ke Milang, 2 jam 3 jam je. 2 jam 3 jam kerja. 2 kerja dalam satu hari. Bukan kerja sikit-sikit, masa panjang-panjang dia kerja. Allah, habis masa. Kalau cakap bab agama, ia sengih kita. Maknanya tak ada masa dah nak belajar, tak ada masa dah. Saya tengok dok kaya-kaya pun. Gitulah je. Rugi masa kita. Ada tak ayat Quran dia sebut dia waqtul buyuta min abwabiha, masuklah kamu pada rumah kamu itu ikut pintu-pintu.
Kenapa Quran kata macam tu? Kalau Quran tak seru macam tu, kita masuk ikut ikat ke? Waqtul buyuta min abwabiha, datangkanlah waqtul buyut, datangkanlah rumah-rumah kamu pada pintu-pintunya. Jadi ini Quran sebut Al-Quran ini adalah satu kalamullah. Maknanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Dan kata-kata yang yang sangat-sangat hebat. Tapi kita kata Allah apa kau masuk pintu? Takkan saya nak tanya, kalau tak ada ayat Quran kita masuk ikut ikat tak? Kenapa masuk ikut tak masuk ikut pintu? Tak ada dalil dalam Quran masuk ikut pintu. Ada gitu? Tak. Kalau tak ada ayat Quran pun kita tak akan masuk ikut pintu juga. Kita tak akan masuk ikut tinggal. Tapi apa maksud dia? Maksud yang tersirat apa dia tu? Kalau kamu nak masuk sesuatu, mesti kamu kena masuk ikut pintu. Kalau kamu nak masuk pintu rezeki, kalau nak masuk rumah rezeki, pintunya pada ibadat. Kalau kamu nak masuk rumah rezeki, pintunya pada ibadat, maka masuklah rezeki itu melalui ibadat. Apa dalilnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku beri jalan keluar. Sebab di antara jalan keluar orang yang tertutup, orang yang tersekat jalan ibadat ni, jalan rezeki di antaranya. Banyaklah, tapi saya sebut antaranya. Yang terhalang orang beribadat di antaranya jalan rezeki. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu bertakwa, aku beri jalan keluar. Satu, jalan keluarnya bertakwa. Sebab tu saya tak reti kalau orang tanya apa-apa, tak reti, saya jawapan saya bertakwa aje. Tak reti nak wui tu. Ustaz, rumah saya terbakar 3 buah. Awak mana? Tak reti nak jawab. Jawapan dia takwa je. Jalan keluarkan mari. Anak saya masalah, takwa. Suami saya masalah, takwa. Piti saya masalah, takwa. Tak ada benda lain. Saya sendiri pun masalah, takwa jawapan dia. Tak ada benda lain. Jalan keluar. Jalan keluar dia adalah takwa. Dia seorang hamba Allah, dia telah melakukan satu kesalahan. Dia beri mesej pada saya. Saya jawab mesej untuk tenangkan fikiran dia saja. Menyelesaikan masalah tidak. Bila apa-apa mesej lagi, kita jawab salah untuk menenangkan, bukan menyelesaikan. Saya tidak mampu menyelesaikan masalah. Jadi okey sekali. Payah saya kata, mari jumpa saya lah madrasah. Tak selesai masalah. Jumpalah kita. Jadi bila jumpa, dia pun awak macam nak jumpa saya, jumpa malam zikir. Malam zikir malam Jumaat lah. Dia pun mari zikir, malam zikir. Lalu dia pun cerita masalah yang hatinya tidak tenang itu. Lalu tak ada benda lah, pergi zikir. Ambil amalan ini, berzikirlah kamu. Istiqamah. Dia pun balik berzikir. Alhamdulillah, hati tenang. Bukan saja hatinya tenang, tetapi bahkan masalah yang dihadapi itu selesai. Masalah apa? Wallahu a'lam, tidak boleh diceritakan. Tapi kita nak beritahu jalan penyelesaian itu takwa pada Allah. Jadi bila bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka akan mendapat ni, wa yarzuq tu mendapat ni, diberi rezeki. Diberi rezeki. Alhamdulillah. Jadi seorang lelaki itu, bila kita beri amalan, selesai masalah yang dihadapi dulu, bahkan nak ditambahkan nikmat yang lain pula. Rezeki Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala boleh beri pada siapa yang ia kehendaki. Jadi jalan ni jalan ibadat saja pada Allah. Renung diri kita baik-baik, kita ini siapa di sisi Allah. Kemudian tengoklah keadaan kita dan perlulah beribadat. Hari ini kita renung bahawa kita memang banyak tertipu daya. Orang alim tertipu daya dengan dirinya alim. Orang ahli ibadat tertipu daya dengan ahli ibadatnya. Ibadat dia banyak. Jadi orang kaya tertipu daya dengan harta bendanya. Orang yang berpangkat tertipu daya dengan pangkatnya. Orang yang menjadi raja tertipu daya dengan kedudukannya.
Kedudukannya semua manusia tertipu daya. Antara yang tertipu daya itu siapa yang paling bahaya sekali? Raja, kalau orang kaya bahaya atas diri dia je. Mana tak tu. Orang kaya dengan dia. Ibadat bahaya atas diri dia je. Dia rasa ujuk dia seorang, aku ni banyak ibadat ni, orang lain dorok belaka. Dorok belaka. Rasa dalam kampung ni kalau aku tak ada turun balik belaka rasanya. Maknanya dia terpedaya dengan ibadat dia. Dia semayang malam munajat, aku seorang je, orang kampung tak tahu. Maknanya jadi terpedaya. Jadi bahaya siapa? Mesti diri dia je. Orang kampung tak bahaya je, diri dia je. Bahaya juga tapi kita begitu juga dengan yang lain. Tapi yang paling bahaya orang alim. Kerana orang alim ini kalau dia terpedaya dengan ilmu dia boleh menyesatkan orang lain. Dia boleh merosakkan orang lain. Itu yang paling bahaya adalah orang alim. Lepas tu kita takut kalau dipanggil alim, ulama, kita takut. Dia tidak mau. Kadang-kadang tak jadi ulama pun tak apa, tak jadi orang alim pun tak apa. Yang kita takutnya adalah kedudukan kita di hadapan Allah Ta'ala nanti. Hadapan Allah. Jadi begitulah kita. Masing-masing ada kelebihannya. Orang yang mendengar kalau dia beramal dengan orang yang bercakap, orang yang mendengar itu lebih baik daripada orang yang bercakap. Mana kita beramal, dan kita beramal, bila kita beramal, berdoa kepada Allah, insya-Allah mulakan daripada diri kita. Nanti anak-anak kita akan ikut pada kita, suami kita pun akan ikut beribadat juga kepada kita. Hanya kita kena sabar bila melihat kepada bagaimana perjalanan Nabi, yang ada bapa-bapa saudaranya tidak beriman kepada Allah. Maka kita terus dengan diri kita beribadat, berzikir, mengingati Allah Ta'ala, sentiasa mengingati Nabi, berselawat kepada Nabi, memohon petunjuk daripada Allah Ta'ala. Moga-moga hati kita ini terkesan, moga-moga kita menjadi orang yang saleh. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bukti kat mana? Atas sekali kemudian berkata, sambung mula atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma ya Allah habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dibersihkan hati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ikhlas ya Allah dalam melakukan amal ibadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada tipu daya dunia ya Allah, selamatkanlah kami daripada tipu daya nafsu ya Allah, selamatkanlah kami daripada tipu daya syaitan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah, kami tidak mampu melakukan amal ibadat ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami dalam meninggalkan maksiat di hadap-Mu ya Allah. Kami tidak mampu meninggalkan maksiat ya Allah kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang saleh ya Allah, jadikanlah kami orang yang melakukan kebajikan ya Allah, menyuruh manusia melakukan kebaikan, mencegah manusia melakukan kemungkaran. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan hati kami ya Allah, cahayakanlah hati kami ya Allah, cahayakanlah hati kami ya Allah agar dapat menerangi ahli keluarga kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sabar ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur ya Allah, jadikanlah kami orang yang benar-benar melakukan ibadat semata-mata mencari redha kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkat kitab Minhajul Abidin ini ya Allah, Kau sampaikanlah pahala kami kepada Al-Imam Ghazali ya Allah, kepada awliya-awliya-Mu yang saleh ya Allah, kepada ibu bapa kami yang
masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia ya Allah, kepada ahli-ahli keluarga kami yang telah meninggalkan kami dahulu daripada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami ya Allah, berilah kebaikan kepada orang yang kasih kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada orang yang sentiasa membantu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah ya Allah orang yang hadir dalam majlis ilmu ini ya Allah, berilah limpahan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah ahli keluarga orang yang hadir dalam majlis ilmu ini ya Allah, orang yang mendengar majlis ilmu ini ya Allah, sama ada yang berada di dalam madrasah ini ataupun yang ada di luar. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah pelajar-pelajar kami ya Allah, berkatkanlah pelajar-pelajar kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak ada apa-apa ya Allah, hanya memohon kepadamu sahaja ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah rezeki kami ya Allah, berkatkanlah rezeki kami ya Allah, selamatkanlah kami daripada tipu daya ya Allah, selamatkanlah kami daripada hutang-hutang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selesaikanlah segala masalah kami ya Allah, masalah yang kami hadapi ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami anak yang terpelihara daripada maksiat ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah, yang dapat membantu kami ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang memberi berkat ya Allah, yang dapat menginfakkan hati pada jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tinggalkanlah kepada kami anak yang saleh ya Allah, agar apabila kami mati nanti ya Allah, mereka mendoakan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah, selamatkanlah kami daripada azab kubur ya Allah. Jangan Kau himpikan kubur kami ya Allah, jangan Kau himpikan kubur kami ya Allah, jangan Kau himpikan kubur kami ya Allah. Luaskanlah kubur kami ya Allah, luaskanlah kubur kami ya Allah, jadikanlah kubur kami ya Allah satu taman daripada taman syurga ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kami ya Allah, jangan Kau jadikan kubur kami ya Allah satu jurang daripada jurang neraka ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab-Mu ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab-Mu ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ketika huru-hara di pada mahsyar nanti ya Allah. Jadikanlah kami orang yang terselamat daripada-Mu ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat berlindung dengan arasy-Mu di pada mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, himpunkanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh ya Allah, di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Ya Allah ya Tuhan kami mengaku ya Allah, kami bukan hamba-Mu yang banyak melakukan ibadat kepada-Mu ya Allah, tapi golonganlah kami ya Allah, tulislah kami ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, beratkanlah timbangan kebajikan kami ya Allah, beratkanlah timbangan kebajikan kami ya Allah, beratkanlah timbangan kebajikan kami ya Allah. Berilah surat amalan kami di sebelah kanan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dapat minum air telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, titian siratal mustaqim amat dahsyat ya Allah, lebih halus daripada pedang ya Allah, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang ya Allah. Bagaimana kami ingin melintasinya ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah ketika titian siratal mustaqim, selamatkanlah kami ya Allah ketika titian siratal mustaqim ya Allah. Luaskanlah titian siratal mustaqim ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah ketika titian siratal mustaqim. Ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.